Fest secara virtual kepada anda. Okey, baiklah, jadi tuan-puan dan adik-adik semua dijemput untuk melayari website virtual PSN SciFest ni. Hanya perlu typekan di handphone ataupun di laptop anda www.psn.gov.my/virtual-scifest. Okey, VIRTUALSCIFEST. Baiklah, sementara menunggu speaker kita untuk masuk sebentar lagi. Okey, kita boleh tengok website ni sebentar. Okey. Aisyah boleh tak buka acara secara langsung? Jadi bersama saya di Pusat Sains ni kami ada urus dia iaitu Puan Hanita dan juga Puan Aisyah. Okey, baiklah, saya akan share screen sekejap. Okey, bila sementara menunggu speaker kita, Dr. Rozanizam tadi dah masuk dah sebenarnya, tapi sebab kita ada sedikit masalah teknikal dengan suara, jadi doktor sedang cari device yang barulah untuk connect. Okey, so sementara menunggu doktor, so kita akan berkenalan sedikit dengan website PSN Virtual SciFest ya. Jadi saya dah share screen sekarang. Merupakan website kita punya festival. Okay, jadi adik boleh klik ke ada laman utama, right? And then ada apakah itu SciFest untuk siapa yang tak pernah tahu kan SciFest ni apa? Sebenarnya kami menganjurkannya memang tiap-tiap tahun pada bulan 11 sempena dengan Hari Muzium Sains dan Pusat Sains Sedunia yang disambut secara global pada 10 November bermula tahun 2017. Okey, lagi apa lagi yang kita boleh tengok? Okey, kita ada jadual. Kita ada jadual program. Untuk hari ini, untuk sekarang ialah sesi Healthy Mind During Pandemic. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Dr. Rozanizam. And then kita ada science show Under Pressure Around Us, itu boleh disaksikan sama ada di laman web ini sendiri ataupun boleh buka di YouTube Pusat Sains Negara Official. Okay, pada jam 12.30 hingga pukul 1. Kemudian pada petang ini kita ada virtual STEM workshop budding scientist. Ini untuk ibu bapa yang punya anak-anak 4 hingga 6 tahun ataupun adik kakak nak buat aktiviti untuk adik-adik kan, untuk kakak abang nak buat aktiviti untuk adik-adik ataupun guru-guru prasekolah ke, boleh join bengkel kami. Ini bengkel terakhir yang khas dibawakan sempena PSN Virtual SciFest, akan berlangsung pada jam 2.30 petang ini hingga pukul 4. Pendaftarannya boleh didapati di website kita. Alright, and then yang terakhir bagi Virtual PSN SciFest ni, kita akan ada majlis pengumuman
VPSF dan pengumuman pemenang, majlis penutupan VPSF dan pengumuman pemenang National Tinkering Challenge pada jam 2.30 hingga pukul 5. Ini pun boleh disaksikan di website ini. Okay. Alright, kita kembali. Doktor boleh dengar tak saya? Doktor masuk dah? Okay, doktor masuk. Okay, doktor boleh dengar? Alright, okay. Okay, Alhamdulillah. Dengar doktor. Okay, saya akan stop sharing. Okay, Alhamdulillah. Okay, baiklah. Assalamualaikum dan sejahtera doktor dan juga tuan-puan semua yang sudi bersama kami pada hari Ahad kan. Jadi hari orang bercuti. Jadi terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk menghadiri bengkel bersama VSN Virtual PSN SciFest. Okay. Hari ini merupakan hari kelima program. Dan kita ada sesi khas pada hari ini yang bertajuk Healthy Mind During Pandemic. Okay. Bengkel ini akan membicarakan tentang cara-cara untuk membantu kita, terutamanya kanak-kanak dan remaja, untuk mengharungi kehidupan di era krisis COVID-19. Dan tetamu khas yang kita bawakan pada hari ini memang istimewa ya. Bagi siapa yang mengenali doktor, Dr. Rozanizam Zakaria, berasal daripada Felda Palung 2, Negeri Sembilan ya doktor? Betul. Alright. Okey, jadi doktor mendapat pendidikan dari Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan dari University of Adelaide, Australia, dan kemudian menyambung pelajaran dalam Sarjana Perubatan Psikiatri dari Universiti Sains Malaysia. Okay, dari segi kerjaya pula, doktor merupakan seorang pakar psikiatri di Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Kuantan, dan juga penolong profesor kuliah perubatan UIAM, fellow psikiatri kanak-kanak dan remaja, naib presiden iMedic, timbalan pengurusi Kelab Kesihatan Mental Pahang dan penasihat Persatuan Ibu Bapa Anak Istimewa Pahang, pianis. Doktor juga seorang penulis buku, telah menghasilkan 3 buah buku, betul ya doktor? Psikologi si kecil, Aku Nabi Isa, dan juga panduan penjagaan pesakit demensia. Right. Dan kalau di di TV dan radio memang tak asing lah, doktor pernah menjadi panelis jemputan di Astoria, TV Al-Hijrah, Sinar FM, CHR, kolumnis jemputan berita harian, sinar harian dan macam-macam lagi ya. Okey, dan doktor juga merupakan seorang advokator kesihatan di media sosial beliau. Saya pun ada ikut Instagram doktor. Instagram apa ni? Telegram. Okey, baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya jemput Dr. Zanizam untuk berkongsi dengan kita mengenai healthy mind during pandemic. Dipersilakan doktor. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Puan Nur Haizun, moderator kita pagi ini. Minta maaf atas kelewatan atas isu teknikal. Ini sebahagian daripada lumrah kita, norma baru pandemik ni. Semua mungkin dah biasa dah. So Alhamdulillah akhirnya dapat juga bersama. Terima kasih. Saya panjatkan kesyukuran kepada Allah, kehadrat Allah SWT beri keiznan untuk saya bersama pagi ini. Terima kasih juga kepada pihak penganjur dan ke semua peserta Visual PSN Science Fest 2021. Terima kasih juga kepada pihak penganjur kerana mengangkat isu kesihatan mental sebagai salah satu topik yang kita akan bincangkan di sepanjang Virtual PSN Science Fest 2021 ni. So saya akan gunakan platform yang ada pagi ini lebih kurang 45 minit untuk membawa anda meninjau dan apa yang kita perlu fahami bila kita sebut tentang isu kesihatan mental dan macam mana kita nak kaitkan dengan pandemik. Dan akhir sekali, apa yang kita perlu ataupun apa yang kita boleh bawa keluar daripada perbincangan ini dalam konteks apa yang kita boleh apply dalam kehidupan kita seharian. Something yang kita dah belajar daripada pandemik dan kita bawa keluar daripada pandemik menuju ke arah endemik ni dengan keadaan kita semakin memahami tentang isu emosi, teknologi, dan kita boleh apply dalam kehidupan kita untuk membantu diri kita dan orang lain juga. So saya akan share slide saya. Okay, boleh nampak slide saya?
Boleh doktor? Boleh nampak? Okey, cuma ada boleh. sedikit saya guna Telegram. Bila guna Telegram, saya maximize slide ni, dia tak nampak dah muka saya. Betul tak? Tapi peserta nanti boleh view, tak saya boleh view sebagai side by side speaker nanti untuk boleh tengok muka doktor. Betul, boleh nampak slide saya. Okey, so saya namakan slide sebagai tips 5R untuk membina ketahanan psikologi sewaktu pandemik. So pusing-pusing dia akan bercerita tentang dua perkara lah. Pertama tentang isu kesihatan mental. Yang kedua apa yang kita boleh buat untuk membantu ketahanan psikologi kita. So kita gunakan isu pandemik ini sebagai medium untuk kita belajar tentang isu kesihatan mental. Tapi apa yang kita akan belajar ni pada saya dia boleh diaplikasi dalam kehidupan kita even di luar kerangka pandemik. Dan dia applicable tak kira kita ni bercakap atas kapasiti sebagai ibu bapa, sebagai seorang dewasa, remaja, kanak-kanak, orang tua, bekerja, tak bekerja. Pada saya tips 5R ini adalah benda yang paling fundamental, asas yang applicable untuk semua orang, insya-Allah. So, kita mulakan dengan sedikit perkaitan untuk kita relatekan di antara pandemik ini dengan isu kesihatan mental ni. Kenapa kita bercakap tentang isu kesihatan mental? Bila kita sebut tentang pandemik, semua orang tahu tentang indikator bagaimana kita sedang melalui pandemik ni. Dan hari-hari dulu kita dengar tentang bilangan kes yang positif, kategori 1, kategori 5, yang duduk dekat ICU, bilangan kes yang meninggal dunia akibat COVID-19, yang keluar hospital sembuh. So itu yang kita nampak secara zahir atas apa yang kita sebut sebagai pandemik COVID-19. Namun di sebalik pandemik COVID-19 ini, ada satu lagi pandemik yang kita sedang alami yang mungkin kita tidak sedar ia sedang berlaku. Yang kita panggil dia sebagai shadow pandemic ataupun pandemik bayangan kepada pandemik COVID-19. Disebabkan impact COVID-19 yang bukan sekadar pada kesihatan fizikal manusia semata-mata, tapi dia beri impact kepada kerjaya, kehidupan, sosial, perhubungan, maka orang start realize bahawa di sebalik pandemik COVID-19 ini ada satu lagi pandemik yang kita perlu kenal pasti, iaitu pandemik yang berkaitan dengan isu kesihatan mental. Disebabkan berlakunya peningkatan kes COVID-19 dan bagaimana dia beri impact kepada kehidupan kita, kita dapati dalam masa yang sama berlaku peningkatan terhadap beberapa indikator kesihatan mental. Antaranya yang paling lazim kita dengar, stres, anxiety dan depression. Ini 3 indikator yang kita selalu sebut bila kita berbicara tentang isu kesihatan mental. Kalau kita boleh ambil satu contoh di Amerika untuk kita faham dulu bagaimana trend. Yang kuning tu sebelum pandemik COVID-19, yang merah kita tengok graf sebelah kanan, yang merah ni pada fasa pertama. Yang kalau kita ni masa lockdown 1.0 lah. Yang purple tu adalah fasa yang kedua ataupun wave kedua COVID-19. Dan kita dapati berlaku trend peningkatan sama ada dari segi stres, anxiety ataupun depression. Dan setengah kajian menunjukkan peningkatan tu berlaku hampir 4 kali ganda, iaitu orang yang bilangan populasi dan prevalence orang yang mengalami stres, anxiety dan depression dan pada fasa sebelum COVID dan selepas COVID berlaku 4 kali peningkatan. Peningkatan tu berlaku seluruh dunia dan kita nampak di mana-mana saja pattern yang sama berlaku. Dan ada satu kajian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia melihat secara khusus spesifik tentang rakyat Malaysia pula, dan mereka menunjukkan pola peningkatan yang sama juga, dan lebih daripada 10, lebih daripada separuh menunjukkan gejala-gejala depression, anxiety dan stres. Nanti kita cerita apa perbezaan dia. Dan tapi secara overall kita nampak di mana-mana sahaja bila mana COVID-19 berlaku, kita akan nampak berlaku peningkatan kes-kes yang melibatkan isu berkait dengan kesihatan mental. Kenapa dia berlaku? Itu the next question. Persoalan kedua. Apa kaitan antara COVID-19, pandemik ini dengan isu kesihatan mental? So bila kita kaji-kaji, bila kita melihat apa yang berlaku, kita dapati ada 4 pintu utama. Bagaimana daripada pandemik COVID-19 ini diberi impact kepada kesihatan mental seseorang. Yang pertama adalah ketidaktentuan. So pandemik COVID-19 ini menimbulkan banyak ketidaktentuan. Sekarang ni kita dah fasa hujung-hujung ni, kita dah start ada some sort of certainty. Kita dah tahu dah bila nak sekolah buka, kita dah tahu bila dah boleh balik kerja, boleh lintas negeri. Tapi for the last almost 6, 7, 8 months yang kita lalui ini, ada banyak ketidaktentuan. Dan ketidaktentuan tu secara fitrahnya akan buat kita rasa anxious, buat kita rasa tak tenteram, gelisah. Yang kedua, social isolation. Dan terputus hubungan daripada sosial. Sama ada kita terputus daripada hubungan orang yang sepatutnya beri sokongan kepada kita
ataupun kita terperangkap duduk dengan orang yang problematik ataupun toksik dari segi perhubungan. Itu pun boleh bagi kesan kepada kesihatan mental seseorang. Bagaimana kita tengok berlakunya peningkatan kes-kes penderaan, keganasan rumah tangga contohnya. Ataupun kadang-kadang dia berlaku secara simple, iaitu kita biasanya stres kerja, penat ataupun belajar, tapi hujung minggu kita balik kampung jumpa mak ayah untuk sebagai salah satu avenue ataupun jalan outlet untuk kita hilangkan tekanan kita contohnya. Tapi bila berlaku pandemik COVID-19, kita tak boleh rentas negeri, tak boleh balik kampung, jadi salah satu punca ataupun sumber kekuatan kita terputus, hilang. Dan yang ketiga, financial crisis, dia beri kesan kepada ekonomi. Dan yang ini adalah benda yang kita dah lihat dari sejak dulu lagi, setiap kali berlaku peningkatan isu unemployment, 1% increase in unemployment rate akan meningkatkan 1% rate suicide dalam kajian yang melibatkan negara-negara di barat contohnya. Maksudnya berkaitan antara ekonomi dengan isu kesihatan mental ini sangat rapat. Dan in fact kalau kita tengok on micro level, kita boleh rasa sendiri. Dan kalau kita duit tak cukup, gaji tak ada, kena buang kerja ataupun meniaga bisnes tak jalan, semua akan rasa stres to some extent. Dan tapi bila dia berlaku dalam tempoh yang panjang, yang kena buang kerja, dah tak ada ketentuan, tak hilang sumber, lepas tu anak pula nak perlukan duit, isteri dan keluarga perlukan bantuan keuangan, jadi dia akan bagi impak yang lebih besar. Yang keempat, kehilangan. So kehilangan ni dia boleh jadi real loss, macam kehilangan nyawa, ataupun symbolic loss, macam kita hilang peluang untuk bersama, hilang peluang untuk keluar, hilang peluang untuk berjalan dan sebagainya. Jadi 4 pintu ni, bila diberi kesan kepada orang yang rentan, kalau kita panggil vulnerable ataupun berisiko tinggi, maka inilah yang menyebabkan berlakunya trend peningkatan isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental. So siapa yang berisiko? Yang pertama adalah mereka yang ada masalah dengan gangguan kesihatan mental, kedua kurang sokongan, yang ketiga kurang daya tahan, yang keempat sosial demografi yang tertentu, contohnya golongan yang memang susah, jauh daripada bandar contohnya, duduk dekat high risk areas dan frontliners. And so ini antara golongan-golongan yang kita sebut berisiko. Jadi bila berisiko itu berlaku, kita akan nampak dari 6 aspek. Berlaku peningkatan stres, iaitu masalah kesihatan mental secara umum. Yang kedua depression, lebih kepada gangguan emosi, jadi murung, jadi sedih, jadi tak semangat, dan jadi hilang minat, rasa hidup tak berguna. Yang ketiga rasa anxious ataupun anxiety, yang resah, gelisah, tidak tenteram. Ataupun yang lebih serius, berlaku peningkatan kes-kes suicide, self-harm, penyalahgunaan dadah dan domestic violence. Jadi itu yang kita nampak dan kita lihat secara umum, secara statistik. Namun saya selalu sebut, bila kita berjumpa dengan orang ataupun bila kita berceramah dengan kelompok-kelompok tertentu, pada saya yang lebih penting sebenarnya adalah persoalan kita sendiri macam mana. So statistik kita dah tahu dah, bila berlaku pandemik COVID-19 orang jadi stres, orang jadi tertekan. Tapi the bigger question is, kita sendiri yang lalui dan alaminya macam mana kita menghadapinya. Dan sebab kadang-kadang kita terlupa bahawa kita ini ada sisi yang perlu kita beri perhatian, iaitu sisi yang tidak nampak. Yang di dalamnya ada apa? Kita punya mental, emosi, psikologi kita. So, kenapa kita bercakap tentang isu kesihatan mental? Sebab dia sangat penting dan mempengaruhi diri kita secara individu, secara insaniah kita. Kerana dia adalah sebahagian daripada diri kita. Sebab itu kita sebut, and there's no health without mental health. Maksudnya, selagi mental kita tidak cukup sihat dan tidak sama sihat, maka diri kita itu belum cukup betul-betul sempurna sihat. Dan sihat bukan sekadar bermaksud kita tak ada penyakit, tapi sihat juga mesti bermaksud kita sihat dari segi spiritual kita, social, intelek kita, fizikal kita dan mental kita. So macam mana nak tahu mental kita ni sihat? Nak tahu mental kita ni sihat, kita kena tengok 3 area. Area yang pertama adalah kita punya fikiran, pemikiran. Yang kedua, emosi, iaitu perasaan kita. Yang ketiga, tingkah laku, behavior kita. Sebab bila mental kita tak sihat, dia akan dijelmakan dengan masalah daripada 3 area ni. So kalau fikiran, bermaksud dan kita akan start rasa serabut, tak boleh nak fokus, dan jadi overthinking, fikir benda-benda yang merisaukan, fikir benda-benda yang negatif, itu pemikiran. Ataupun yang kedua, ganggu dari segi emosi, kita jadi sedih, datang rasa bersalah, rasa diri tak berguna, rasa orang lain lebih baik, itu perasaan. Ataupun datang dalam bentuk tingkah laku. So tingkah laku ni boleh mungkin nampak bila orang tu dia tidak sihat secara mental, dia akan nampak dari segi apa? Dari segi dia contohnya
menyendiri, tak boleh buat kerja dengan orang, ataupun mengelak untuk keluar dari rumah, tak nak jumpa orang dan sebagainya. So itu antara indikator mental seseorang itu sudah tak terganggu. Dan isu kesihatan mental ni benda yang kita perlu beri perhatian. Kenapa? Dua benda yang saya nak highlight daripada slides ini. Yang pertama adalah dia benda yang lazim berlaku. Dia boleh jadi pada sesiapa saja. Tidak ada orang yang boleh kata diri dia immune. Dan aku akan sihat 100% all the time. There will be time, akan ada masa yang kita akan terkesan. Tapi yang penting adalah isu di mana banyak orang ada masalah, tetapi kebanyakan mereka end up tidak dapatkan bantuan. Dan ini problem yang akhirnya akan membawa kepada masalah mental yang lebih serius. So dia mungkin bermula dengan stres yang biasa-biasa, membawa kepada burnout dan rasa macam tak boleh nak tanggung dah, dan eventually jadi penyakit mental yang lebih serius. Dan seperti anxiety disorder, depression, bipolar, skizofrenia dan sebagainya yang memerlukan rawatan yang lebih spesifik. So stres lebih umum, mungkin kita boleh bantu diri kita sendiri, tapi bila dah sampai masuk penyakit, dan kita perlu dapatkan bantuan profesional. Another figure yang kita juga perlu faham, terutama ibu bapa, adalah 50% daripada masalah mental di kalangan dewasa bermula sebelum usia 14 tahun. Bermaksud, kebanyakan problem orang dewasa bila dia dapat mental health issues sebenarnya adalah manifestasi problem yang telah terkumpul seawal daripada fasa remaja lagi, even sebelum remaja lagi. Yang jadi penting untuk kita as parents memerhatikan yang ada di sekeliling kita dan anak-anak kita terutamanya, para pelajar, dan apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Dan saya buat satu kajian baru-baru ini masa PKP dan impact PDPR kepada pelajar sekolah, dan hampir 50%, 49.3% merasakan bahawa proses PDPR itu sendiri bagi impact negatif kepada kesihatan mental mereka. Dan kalau dekat hospital, dekat klinik, dan kami sendiri merasainya. Dan semakin banyak remaja datang dengan contohnya masalah self-harm, cederakan diri ataupun panic attack, dan tak nak pergi sekolah, dan tak boleh nak cope, tak boleh nak online, tak boleh nak berhadapan dengan proses balik semula ke sekolah, dan sebab isu kesihatan mental yang telah terkumpul dan mungkin setahun 2 tahun sepanjang PKP ini. Dan jadi mental health, dan kita perlu faham dia bukan black and white, sihat atau tak sihat, tak, tapi dia datang dalam bentuk spektrum. Jadi ada orang yang sangat okey, ada orang sederhana, ada orang yang sampai tahap dia berpenyakit. Jadi penting untuk kita tahu di mana kedudukan kita. Dan salah satu perkara yang akan menentukan kedudukan kita adalah kita punya daya tahan kita. So, daya tahan kita akan menentukan bila datang stres kita ditolak atau tidak. Dan kita mungkin start dekat green zone, tapi bila datang stres, kalau daya tahan kita tidak kuat, resilient kita tak kuat, kita akan dibawa arus sampai mungkin ke masuk red zone, blue zone, dan eventually jadi grey zone. And grey zone ni maksudnya dah sampai dapat mental disorder. So tanda-tanda dia saya dah sebut tadi. So ada sebahagian dalam bentuk fikiran, sebahagian dalam bentuk emosi, sebahagian dalam bentuk tingkah laku. Jadi setiap orang dia unik, dan ada orang dia lebih kot ni, ada orang nampak kot ni, ada orang nampak kot ni. Jadi penting untuk kita memahami diri kita sendiri. Jadi bila kita cakap tentang isu kesihatan mental, dan selalunya antara perkara yang paling banyak kita perkatakan adalah stres. Dan betul lah, kan? Sebab stres tu yang paling lazim. Nak sebut tentang skizofrenia yang berat-berat sampai perlu rawatan dengan halusinasi dan sebagainya itu mungkin tak ramai, kan, dalam 1%. Tapi majoriti yang kita alami sebenarnya adalah datang dalam bentuk stres. So penting untuk kita faham apa sebenarnya stres ni. So dalam bahasa mudah, stres berlaku bila mana tekanan yang hadir dalam kehidupan kita, sama ada tekanan dalam bentuk fizikal, dalam bentuk psikologi, dalam bentuk sosial, masalah kerja, masalah rumah tangga, masalah kehidupan, masalah anak-anak, melebihi apa yang kita mampu tampung. Kalau selama ni kita pernah alami tekanan, dan tak kira apa pun dalam kehidupan kita, tapi kita still boleh cope and still boleh teruskan kehidupan, still boleh melalui kehidupan tanpa terganggu, salah satu sebabnya adalah kerana kita masih memiliki pertahanan. Iaitu defense kita tu masih ada. Resilient, ketahanan kita itu masih mampu menampung tekanan yang ada. Dan tapi ada ketiganya, dan sama ada tekanan itu terlalu besar ataupun pertahanan kita ni dah start burn out, dah habis dah digunakan. Dan jadi itu yang akhirnya akan membawa kepada ketidakstabilan, dan kestabilan itulah yang kita ringkaskan sebagai stres. Jadi stres ni tanda dia apa? Sama macam kita sebut dengan masalah mental tadi, dia ada tanda fikiran, tanda emosi dan tanda tingkah laku.
Dan stres ni dia ada fungsi yang tertentu. Bukan semua stres itu stres yang negatif, ada stres yang baik dan ada stres yang tidak baik. So stres yang baik adalah stres yang positif. Contohnya bila budak-budak dia nak exam, dia jadi stres. Dia kata, oh saya kena belajar lah, saya tak boleh nak keluar lah, saya tak boleh nak main lah. So, itu stres yang bagus. Sebab apa? Dengan stres tu, dia jadi lebih alert, dia lebih kreatif, dia lebih bersungguh, dan dia lebih, kita panggil apa? Lebih bersemangat untuk buat sesuatu dalam kehidupan dia. Dan so itu stres yang positif. Contoh orang berniaga, dia stres tengok orang lain bisnes bagus. Jadi dia pun try untuk improve dia punya bisnes, dia buat macam ni, buat macam ni. So itu stres yang positif. Tapi ada juga stres yang sebenarnya dia tak positif. And in fact dia bersifat toxic. And so macam mana kita nak tahu stres tu bersifat toxic adalah bila mana instead of kita jadi lebih baik, tapi bila stres tu datang kita jadi lebih teruk. And so itu indikator yang paling simple untuk kita faham. And jadi kalau ada apa-apa berlaku dalam kehidupan kita, perubahan yang menyebabkan kita jadi lebih tidak berfungsi dan lebih terganggu, maka itu antara tanda-tanda stres itu bersifat toksik. Yang kedua yang kita juga perlu faham bila kita bercakap tentang stres adalah dia bukan semestinya tentang stres tu kecil atau besar. Ada orang dia kata, alah kau ni benda kecil pun dah sampai nak bawa kepada murung lah, stres lah. Sebenarnya dia bukan isu kecil atau besar. Tapi dia isu berapa lama kita tanggung stres tersebut. Dan sebab kadang-kadang ada masalah kecil and dia kecil hati dengan bos dia. Dan benda simple. Tapi dia simpan dalam hati, simpan, terkumpul, tapi akhirnya dia akan bawa jadi perkara yang besar. Sebab apa? Sebab badan kita ni, dia macam kita panggil apa-apa sahaja mesin lah. Dan dia ada daya tahan dia. Dan sampai satu tahap dia akan panas. Dan macam kereta ke, macam kita cakap pasal blender ke, kita cakap pasal apa-apa mesin lah. Dan kita overuse dia, dia akan start tunjuk tanda-tanda dia nak bermasalah. Dan dia akan exhausted. Dan kalau dalam istilah psikologi kita panggil burnout. Burnout maksudnya apa? Habis upaya. Dan kita dah habis semua daya yang kita gunakan untuk melawan, so badan kita akan start tunjuk white flag. Dan kita dah start tunjuk yang kita nak start giving up dengan tekanan yang kita hadapi. So, saya nak ajar 2 tips mudah kan, untuk kita apply dalam kehidupan kita, bagaimana kita nak menghadapi stres yang toksik tadi, stres yang tidak baik dalam kehidupan kita tadi. So ada 2 tips yang saya nak kongsi dalam ruang yang singkat ini. Yang pertama tips dipanggil ABCD, yang kedua tips yang dipanggil 5R. So tips ABCD ini lebih kepada apa kita nak buat pada waktu kita tengah stres. Kita panggil acute stress. 5R lebih kepada apa yang kita boleh buat untuk kita prepare ourselves untuk menghadapi stres pada akan datang, untuk memperkuatkan kita punya defense system. So, kita tengok satu-satu dulu. So saya akan go through secara ringkas dan kita cuba reflect dalam kehidupan kita dan bagaimana kita boleh kita panggil tailor tips ini dan dalam kita punya kehidupan kita. So bayangkan kali terakhir anda dalam keadaan stres dan mungkin sesuatu berlaku. Mungkin melibatkan orang, mungkin melibatkan kerja, mungkin melibatkan keluarga, mungkin melibatkan pelajaran contohnya. So, reflect apa yang berlaku dan kita cuba lihat macam mana kita nak apply ABCD ini dalam suasana tersebut. Sebab semua orang berbeza. Contoh tadi, saya stres dan susah nak log in and technical issues sampai tak boleh nak dengar, tak boleh nak masuk. And so, kita dah start notice and stressful reaction kita. Dan kita jadi berpeluh dan kita jadi serabut, kita jadi apa benda ni, jadi nak marah contoh. And hopefully tak lah kan. And as a psychiatrist, harapnya kita ada better way of coping. Tapi that can be one of situation yang boleh buat kita jadi stress. Ataupun mungkin organizer yang stress, apa Dr. Nizam ni tak masuk-masuk lagi ni. And jadi semua tu adalah contoh tekanan yang boleh bagi impact kepada kita punya emosi. Jadi apa kita nak buat? So, first step kita panggil step A. So step A bermula dengan aware and acknowledge. Okay, aware and acknowledge. Apa maksud aware and acknowledge? Aware bermaksud kita kena kenal pasti. Stres ataupun tekanan biasanya dia datang dalam bentuk wave. Dia datang slow-slow, lepas tu dia peak, lepas tu dia settle. Lepas tu dia datang balik. Slow, dia peak, dia settle. Ada setengah-setengah orang, bila dia peak tu yang jadi benda-benda yang berbahaya. Dan contohnya dia jadi mengamuk, pukul orang, naik tangan, marah anak, ataupun dia cederakan diri, empas barang, empas pintu. Dan jadi dia dah peak dah. Jadi dia mesti bermula dengan kita aware masa putik-putik bibit-bibit stres itu dah start bermula.
Jadi kita kena kenal pasti kita ni bila stres apa tanda-tanda dia. Macam mana tanda yang aku ni dah start nak stres ni. Sebab kita nak buat B, C, D, E hanya selepas kita dah aware we are in a stressful situation. Opposite of aware adalah bila kita dismiss kita punya feeling. Tak ada apa. Itu yang akhirnya stres kita jadi berkumpul. So, apa yang kita perlu aware? Jadi saya dah sebut tadi contoh-contoh tanda stres. Kita kena reflect dalam diri kita. Kalau aku stres pula, apa yang akan jadi? Sebab semua orang berbeza. Dan ada orang bila stres dia start ketak-ketak tangan. Ada orang bila dia stres dia start ketak-ketak bibir. Dan ada orang bila stres dia kenyip-kenyip mata. Mata dia jadi twitching. Ada orang bila dia stres badan dia jadi panas je. Rasa nak mengamuk je. Rasa macam nak kena buka baju panas itu. So semua orang ada tanda-tanda je. So kita kena aware. Bila dah aware, apa benda kita kena buat? Kita kena acknowledge. Acknowledge ni maksudnya apa? Kita kena akui bahawa aku tengah stres ni. Okay, so stres tu dah datang. Acknowledge ni penting sebab bila kita acknowledge baru kita rasa kita perlu do something about kita punya stres. Kalau kita tak acknowledge, itu yang jadi tak ada apalah. Last stres tu dia start berkumpul. So kena akui bahawa sometimes sehebat mana pun kita, setenang macam mana pun kita, dan setahap wali Allah sekalipun, dan kita still ada perasaan. Manusia ni dicipta dengan berperasaan. So kita kena acknowledge. Second, dan kita start buat proses untuk cool down dengan B, iaitu breathe, bernafas. Okay, to breathe ni adalah tips yang paling simple, paling efektif untuk kita elak stres kita tu daripada 0 naik ke 100. And so breathe, dia tak hilangkan punca masalah kita, tapi breathe dia turunkan kita punya temperature. Temperature marah kita lah, ataupun temperature stress kita tu. And cuma kita kena tahu macam mana nak breathe dengan betul. And so dekat internet, dekat YouTube banyak. In fact, saya dekat YouTube channel saya tunjuk macam mana saya ajar deep breathing dekat anak saya umur 6 tahun. Daripada umur 3 tahun lagi saya dah ajar tentang deep breathing. Sebab deep breathing ni benda yang simple yang semua orang boleh buat, boleh apply dalam kehidupan. So breathe, tarik ikut hidung, tahan, hembus ikut mulut. Hembus mesti lebih lama daripada tarik. Dan bila kita tarik nafas tu, kita pastikan dia terasa sampai ke perut. Dan kita panggil dia belly breathing. Dan pernafasan ikut perut, pernafasan dalam. Sekejap Okey. So pernafasan yang dalam ini akan trigger ada satu nerve yang run dekat kita punya paru-paru, nama dia vagal nerve. So bila kita bernafas dengan betul, vagal nerve ni akan hantar signal kepada otak dan signal parasimpatetik yang akan menurunkan kita punya stres. Stres tadi tu respons simpatetik. Dan jadi dia akan buat nafas jadi laju, kita jadi berpeluh berdebar. Jadi opposite of that adalah parasympathetic action. Bila kita bernafas lebih cool, lebih perlahan, jantung lebih slow. Sebab fisiologi ni akan fuel kita punya stres. So makin kita berdebar, makin kita laju bernafas, makin kita stres. Jadi kita nak break the cycle. Kita nak stop the cycle dengan kita bernafas. So buat 3-4 cycle, 5 cycle, 6 cycle dan sambil kita bertenang. So seterusnya C, count. Okay, so count ni apa? So count ni kalau kanak-kanak saya ajar suruh kira 1 sampai 20, 20 sampai 1. Tapi untuk orang dewasa, count ni bermaksud kita berikan masa untuk diri kita. Sebab apa? Sebab bila kita stres, and emotional reaction kita tu akan trigger behavioral action. Contoh, bila marah, action dia apa? Mungkin hempas pintu, baling barang, pukul anak. Bila kita stres, kita lari duduk dalam bilik. So, antara emotion dengan reaction, dia sangat rapat. Jadi, bila dia rapat, bermaksud action kita tu akan dipengaruhi oleh emosi. Jadi, bila tindakan dipengaruhi oleh emosi, kebanyakan masa tindakan itu adalah tindakan yang kita akan sesali di kemudian hari. Dia tindakan yang kita sebut sebagai impulsif. Jadi count bermaksud kita beri ruang supaya bila kita beremosi, kita tidak terus bertindak. Jadi macam mana nak count? Macam mana kita nak bagi masa? So nak bagi masa, kita buat D. So bila kita stres, kita nak terus bertindak, nak terus marah, nak terus berhenti kerja, nak terus sound orang, nak terus mengamuk dekat Facebook, kat Twitter, kat Instagram, kita beri kita masa dan ruang dengan kita buat D. Okey, so D tu apa? Dia ada dua, distant dengan distract.
So, distance yang pertama bermaksud kita jauhkan diri kita daripada punca kita stres tadi. Contohnya kita stres masa kita tengah buat kerja dekat depan komputer kita tengah hang ke, sound tak dengar ke, internet trouble ke, and so stres sangat ni. And sampai kalau kita bagi masa mungkin kita akan hempas komputer tu. And so distance ourselves. Berhenti sekejap, pergi pantry buat kopi ke, pergi bilik air basuh muka ke, pergi surau ambil wuduk, solat, ngaji ke, whatever that is, basically find yourself some space between your trigger and yourself. And so kalau marah dengan anak, and kita takut naik tangan, and suruh anak pergi duduk tempat lain atau kita pergi tempat lain, so distance yourself. So kalau para pelajar and tengah stress buat kerja, buat homework ni, and stop sekejap, and pergi keluar, pergi main dengan kucing ke, main dengan muzik ke, main dengan adik ke, distance yourself. Ataupun yang ketiga, distract. And distract ni maksudnya kita buat aktiviti lain. And so macam contoh tadi, kita dengar muzik, and kita berzikir, ataupun kita basuh muka, ataupun kita basuh pinggan, ataupun kita pergi siram pokok. So distract ourselves. And so instead of emotion kita daripada kosong naik 10, naik 20, naik 30, so sepatutnya dia menuju ke 100. So bila kita distance and distract ourselves, hopefully dia akan turun 10, 20, 15, 10, 8. Dia tak jadi nak naik. And sebab apa? Sebab sympathetic response tadi dah start slow down dengan kita breathing, dan kita dah start bagi masa untuk kita punya brain untuk kembali berfungsi secara rasional. So instead of emotional brain yang take action, rational brain start take action. Dan akhir sekali, express. Express ni apa? Express ni bila kita start meluahkan kita punya perasaan. Kita start luahkan, kita kongsi apa yang kita rasa kepada orang lain. Ataupun kita boleh express dalam bentuk kita tulis, kita express dalam bentuk kita melukis, kita express dalam kita buat aktiviti contohnya. Jadi bila kita buat A, B, C, D, E, hopefully acute stress yang sampai boleh bawa masalah tadi tu, dia jadi stress yang lebih kecil riaknya. So instead of dia jadi tsunami, kita nak dia jadi gelombang-gelombang yang lepas tu dia jadi tenang semula. So itu tips yang pertama, A, B, C, D, E. So saya kena express sikit ni sebab kita nak habiskan masa. Kalau ada persoalan, tips yang kedua yang saya nak kongsi adalah tips yang saya panggil sebagai 5R untuk membina resilient. Tadi saya sebut resilient bermaksud daya tahan kita yang lebih fokus kepada untuk memperkuatkan diri kita kalau next stress datang, dan kita lebih berkemampuan untuk tampung, untuk tanggung tekanan yang datang. So kalau dalam istilah psikologi, stres ni dia panggil kebingkasan ataupun kemampuan untuk bangkit semula and bounce back daripada adversity. Dan kalau dalam bahasa mudahnya, kalau kita terduduk tu, dan ada masalah sampai kita terduduk, dan kita still boleh bangkit semula. Dan so macam mana nak improve kita punya resilient, kita kena reflect 5 benda dalam kehidupan kita, iaitu 5R: regular routine, relaxation, reconnect socially, reframe mindset, and respite spiritually. Saya akan sentuh secara ringkas sahaja, dan saya nak kita faham konsep dia dan contoh dia sahaja. Dan benda yang ada dalam 5R ni dia straightforward. Benda yang kita mungkin buat tapi kita tak perasan sebenarnya benda tu bantu untuk kita bina kita punya ketahanan. Yang saya nak adalah kita reflect, kita cukup buat atau tak cukup buat. And so kalau tak cukup, mungkin ada benda yang kita perlu tambah. Kalau cukup, maknanya benda tu kita kena continue. Okay. So R yang pertama, regular routine. Ada 2 rutin yang kita kena integrasikan dalam kehidupan kita seharian. Rutin yang pertama adalah rutin penjagaan diri. Simply speaking, kalau badan kita tak sihat, maka emosi kita akan start terganggu. Dan jadi nak bagi kesihatan tubuh badan, kita kena jaga diri kita, bagi hak kepada diri kita. Macam mana nak bagi hak kepada diri kita? Simple je. Bila kita sakit, dapat kerawatan, jaga makan kita, elakkan benda-benda yang boleh merosakkan tubuh badan kita, dan jaga kita punya tidur dan exercise. So ini benda yang simple. Tapi kalau kita tak buat secara rutin, dia akan bagi impact kepada kita punya emosi. Paling simple, contoh, tidur. Bayangkan kalau kita sehari kurang sejam tidur. 2 hari, besok kurang lagi sejam. 3 hari kurang lagi sejam. Mungkin hari ke-5 dah start kurang 2 jam sebab ada problem. Kita stay up, naik exam dan sebagainya. Maka kita boleh start perasan. Kita akan jadi mudah trigger, moody, beremosi. Member kita duduk sebelah buat bising sikit pun kita dah start rasa tak boleh nak tahan. So sebab apa? Sebab sleep kita start terganggu. Sama juga exercise. Dan exercise ni bila kita buat, dia akan keluarkan hormon endorfin, serotonin, dopamin. Semua ni hormon-hormon yang responsible
untuk kita feel good about ourselves. Okay, and so jangan tinggalkan kita punya exercise. Rutin yang kedua, rutin swacinta, iaitu rutin untuk bagi belas kasihan, rasa sayang kepada diri kita sendiri. So tadi kita nak bagi perhatian kepada fizikal, yang kedua kita bagi perhatian kepada emosi kita. Sayang diri kita ni. Dan apa contoh benda yang kita boleh buat untuk tunjukkan kita sayang pada diri kita adalah, dan contohnya jangan letakkan jangkaan yang tidak realistik dalam kehidupan kita. Dan pastikan kita pun ada kalanya kena break dan perlukan rehat. Dan kalau contohnya mak-mak dan ayah ke, dan kadang-kadang dia tak ada me time. Dan sebab dia sibuk dengan orang lain. Dan pun ini benda-benda yang kita perlu perhatikan. Dan yang seterusnya, terima kekurangan diri. Dan ada kalanya kadang-kadang kita jadi terlalu stres sebab kita letak expectation yang terlalu tinggi sampai kita tak mampu untuk capai. And so kita contohnya ada buat kesilapan, kita tak nak maafkan diri kita, kita rasa kau tak sepatutnya macam tu. So ini benda-benda yang akan bagi impact kepada kita punya keyakinan diri, bagi impact kepada kita punya kekuatan emosi. So sometimes kita kena tell to ourselves that it's okay to cry, it's okay to feel bad, it's okay to feel sad, it's okay to feel mad. And sebab itu fitrah kita. Cuma kita kena tahu apa yang cara terbaik untuk kita urus perasaan tersebut. So be kind to yourself. Jadi baik dekat diri kita, bukan dekat orang lain sahaja. Rutin yang kedua, R yang kedua is relaxation. Dan yang ni benda yang juga straightforward, yang saya tak perlu ingatkan, tapi benda yang kadang-kadang kita abaikan. Terutama kalau kita sibuk bekerja, uruskan tu, uruskan ni, sampai kita dah tak ada hobi. Bila masuk umur 30-40, dia dah hilang hobi. Dan bila dia dah pension, baru dia nak start ada hobi balik. Dan sebenarnya tak boleh. Dan kita kena ada benda yang sentiasa bantu kita untuk jadi outlet untuk kita release kita punya stress steam kita tu. Okay, and so be it benda-benda yang berkait dengan art, alam sekitar, binatang, memasak, whatever that is. And yang penting, poin saya adalah, and kita kena spend regular time and untuk kita recharge ourselves dengan relaxation. Okay. Salah satu cara yang membantu kita untuk relax, nama dia mindfulness. Yang ini saya tak sentuh dekat sini, tapi something yang kita boleh belajar. Banyak orang sekarang ni dah start mencari ilmu-ilmu untuk bantu meningkatkan kita punya kekuatan emosi, kesihatan mental. One of the things yang saya suggest untuk kita belajar, nama dia mindfulness. Boleh tengok dekat saya punya YouTube, saya cerita tentang basic mindfulness. Tapi macam mana nak buat mindfulness itu sendiri, ada banyak dekat internet, kita boleh belajar, insya-Allah. R yang ketiga is reconnect socially, iaitu untuk kita bantu diri kita berhadapan dengan stres, dan kita kena ada geng, kita kena ada member bahasa mudah dia, dan kawan rapat ke, family ke, spouse, pasangan ke, yang kita boleh share, boleh luar, boleh mendengar, dan boleh kosongkan apa yang terbuku dalam hati. And so jangan hidup sendirian. And sebab kekuatan sosial itu juga antara benda yang akan fit dan membantu kita punya kekuatan emosi kita. R yang keempat, reframe your mind, iaitu memperbetulkan cara fikir kita. Dan sebab kadang-kadang kita jadi stres sebab apa yang ada dalam fikiran kita. Sebab tu penting untuk kita kadang-kadang bila banyak benda serabut dalam kepala kita, try untuk fokus, untuk lihat kembali apa benda yang sebenarnya kita boleh kontrol, apa benda yang sebenarnya bukan dalam kawalan kita. So benda yang kita boleh kontrol, kita fokus. Benda yang bukan dalam kawalan kita, kita belajar untuk let go. So focus on things that matter and things that we can control. And so that's one of the big secret untuk kita hidup dalam keadaan tenang. Dan kalau kita nak fikir orang lain, bukan nak kata tak fikir orang lain, tapi maksudnya kita fikir apa orang cakap, fikir nanti apa orang pandang kita, apa orang komen kita, memang kita akan start rasa tertekan. Terutama dalam dunia media sosial, di mana kita nampak orang buat apa, orang pergi mana, orang ada apa, orang makan apa. Kadang-kadang benda tu pun akan boleh trigger kita untuk jadi lebih tertekan. So akhir sekali, R yang terakhir, as a Muslim, dan saya highlight tentang pertautan kita dengan Allah, dan tapi kalau from other religion juga, kita boleh nampak, kita boleh faham konsep spirituality dari konteks kita sendiri, tapi saya nak bagi contoh dalam konteks sebagai seorang Muslim. So
banyak yang kita boleh belajar, sama daripada Al-Quran, hadis dan sirah Nabi tentang bagaimana Nabi sendiri menghadapi tekanan yang mereka alami, yang Nabi alami dan para sahabat dalam kehidupan. Dan daripada situ kita boleh belajar cara untuk kita reflect kehidupan kita. Contohnya ada satu hadis Nabi sebut tidak ada sesuatu yang menimpa seorang Islam sama ada penat, sakit, susah, sampai duri yang tertikam pada kaki sekalipun, sebenarnya adalah sebahagian daripada asbab untuk Allah menghapuskan sebahagian daripada dosa. Jadi ini antara cara untuk kita jadi lebih tenang. Kita melihat apa yang berlaku dalam kehidupan kita dalam perspektif yang lebih sihat, perspektif yang lebih positif. Jadi ini antara benda yang membantu kita. And so bukan sekadar ngaji, baca Quran, itu ibadah, tapi agama juga mengajar kita memperbetulkan perspektif kita tentang kehidupan ataupun ujian. Contohnya Allah sebut tak ada apa yang berlaku dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ni baik buruk, melainkan segalanya telah tertulis. Untuk Allah uji kita sebagai seorang hamba Allah. Jadi ini benda yang kita boleh reflect, muhasabah dalam diri kita untuk kita improve kita punya emosi. Jadi always remember 5R ni. Tapi kalau 5R ni kita dah buat, kita still struggle, still berhadapan dengan masalah, and one last bonus R yang kita boleh include adalah reach for help. And so kalau sampai tahap ganggu kehidupan kita, sampai tahap kita tak boleh nak carry on dengan kehidupan kita, tak boleh nak tidur, datang keinginan untuk cederakan diri dan sebagainya, tak settle dengan apa yang kita cuba buat 5R, A, B, C, D, E. So always remember, reaching for help also an indicator that we are trying to be a resilient person, insyaAllah. So itu sahaja yang saya nak kongsikan dalam ruang yang ada ini, dan saya kembalikan kepada moderator. Kita stop sharing. Terima kasih Doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan banyak sangatlah input kan. Jadi kita ada beberapa soalan Doktor. Saya akan mulakan daripada Muhammad Sufian. Saya ada, is there any tip to distance ourselves from toxic people that we can't avoid? Okay. Alright. So sebab tu bila saya sebut dia ada dua option. Satu distant dan satu distract. Sometimes ada keadaan distant tu work. Kita boleh lari daripada tempat tu. Tapi ada masa distant tu tak works in that sense. Contohnya kita tengah stress dekat meeting, takkan kita nak keluar meeting. So sebab tu distract pun is another way yang kita boleh buat. And so distract and distant ni dua-dua ni come hand in hand. Kita boleh buat sekali. Terutama kalau kita dalam relationship yang kita tak boleh nak really distant ourselves. Cuma ni kalau kita cuba faham distant ni can be one distant physically, kita lari physically daripada orang tu, tapi dia juga boleh jadi distant mentally. And apa maksud distant mentally? Contohnya, kita duduk dalam perhubungan. Contohnya ada orang dia duduk dalam relationship. Contohlah, saya bagi contohnya ayah dia memang ada perangai yang tidak baik, panas baran dan sebagainya, yang beri kesan kepada emosi dia. Contoh. So kita tak boleh nak distant pada ayah kita, itu ayah kita. Tapi kita boleh distant mentally. Contoh distant mentally adalah kita ingatkan diri kita bahawa ada masa dia ada benda yang tidak bagus pada individu tersebut, tapi ada masa dia bagus. So kita nak fokus on benda yang bagus instead of benda yang tak bagus. Ataupun kita boleh sebut pada diri kita, whatever behavior yang dia buat, it's his problem or her problem. Instead of kita rasa itu adalah masalah kita. So kita letakkan boundary antara masalah orang tu dengan masalah kita, supaya masalah dia tidak terbawa-bawa ke dalam kita punya emosi. Kita boleh sebut pada diri kita, I know it's a bad, situasi ni kita tak suka, situasi ni beri impak buruk pada emosi kita, tapi bukan salah kita, itu adalah akibat daripada dia punya perilaku, karakter ataupun personality. So itu antara cara distant. Kita cuba remind ourselves that we are who we are, and other people's behavior and action tidak sepatutnya influence kita punya emotion. Sebab tak berbaloi. Yang kita nak rasa depressed, anxious sebab perangai orang lain, yang mana orang lain tu tak kisah pun dengan apa yang dia buat pada kita. So this works well dengan orang yang ada orang yang berhadapan dengan orang yang toksik di sekeliling mereka. So mungkin boleh tengok apa yang kita boleh buat dalam situasi macam tu. Ada lagi soalan? Ada lagi tu. Okay, next daripada warna ini Dato' Azlan Shah, tips for coping with racing thoughts at night. Ada tak tips untuk coping dengan racing thoughts pada waktu malam? Okay, alright. So tips for racing thought at night. So kalau racing thought at night ni, kita panggil dia rumination. Kalau dalam bahasa psikologi kita panggil rumination. R-U-M-I-N-A-T-I-O-N, rumination. Rumination ni dia macam
Kalau haiwan ruminasi kan dia bila dia makan, dia telan, bila malam dia keluarkan balik, dia kunyah balik kan. And so itu analogi orang yang ada rumination. So dia ada masalah siang hari, malam dia akan start fikir balik. So tips A, B, C, D, E itu sebahagian daripada tips yang kita boleh buat untuk bantu kita kurangkan kita punya overthinking ataupun rumination. Another one yang kita boleh buat adalah tips yang kita boleh cuba. Panjang tipsnya, saya bagi tahu kat mana nak baca saja ataupun kat mana nak cari. And so boleh tengok dekat saya punya Facebook page saya pernah bercakap 2 jam tentang overthinking and macam mana how to overcome overthinking. Ada one of the talks dalam FB live saya dekat one of the other event. So the second half of it tu is cerita tentang macam mana nak hadapi overthinking dengan tips A, B, C, D, E, F, G, H. And so ada 8 tips yang saya kongsi untuk overcome kita punya overthinking. And so nanti boleh slow-slow cari kalau nak apply untuk belajar dalam kehidupan. InsyaAllah. Okay, baik Doktor. Soalan seterusnya, ada tak cadangan masa how long we should at least take a break from source of stress untuk me time tu? Berapa lama? Saya tak rasa dia ada macam spesifik 5 minit, 10 minit, sejam, 2 jam. Okay? So dia bergantung kepada, sebab tu saya kata tadi kita kena aware. Seolah-olahnya macam kita ni ada temperature, ada termometer yang kita boleh nampak, yang kita boleh detect. And so once kita rasa kita dah cool off, kita rasa kita dah come back to kita punya baseline temperature tu, temperature emosi kita tu, then that should be enough. And ada orang dia 5 minit, ada orang 10 minit, ada orang setengah jam. Depends on kita punya how big is kita punya problem. And sometimes dia bukanlah maksudnya kita nak sampai kita setenang-tenangnya. It's just cukup sampai kita rasa kita dah boleh carry on dengan apa yang kita buat sebelumnya. Kita boleh move on. And so mungkin ada orang dia tidak ada luxury time. Contohnya banyak parents yang ada anak-anak yang contohnya anak ada berkeperluan khas, ada masalah. Dia tak boleh nak me time lama-lama sebab dia kena duduk dengan anak dia. And so sometimes simple relaxation, mindfulness, 5 minutes, masa dia bersendirian, masa solat, masa mandi pun sebenarnya can sometimes be sufficient. And sebab takkan dia nak pergi cuti 3 hari tinggalkan anak, siapa pula nak jaga anak. So it depends on diri kita sendiri insyaAllah. Sebab tu saya kata yang penting kita kena integrate mindfulness tu. Kalau kita bercuti 3 hari pun tapi kepala kita tak mindful, dia tak works juga. So it's not about time but it's about how we do it. And itu yang penting. Okay, ada persoalan lagi tak untuk daripada para peserta? Kalau saya nak tanya satu soalan. Okey Doktor, kalau macam contohnya kita, ini untuk kita lah kan, macam kita tahu kita stres macam mana. Tapi kalau untuk orang yang di bawah jagaan kita, macam budak-budak, dia sama juga ke tanda-tanda stres dia? And macam mana kita nak tolong, khususnya anak-anak lah? Okey, alright. So kalau kanak-kanak, secara umum, stres tu dia sama. Dia still akan ada elemen fikiran, elemen emosi, elemen tingkah laku. Cuma untuk kanak-kanak dia bergantung kepada umur. Kalau kanak-kanak yang kecil, biasanya dia akan tunjuk lebih kepada tingkah laku. Bila dia dah besar sedikit remaja, dia dah start boleh tunjuk emosi, so kita akan nampak dari segi emosi. Dan kalau dia dah besar, dah ada pemikiran yang lebih matang, dan kita boleh nampak dari segi pemikiran. Jadi tiga-tiga ni boleh berlaku, tapi yang mana lebih ketara dia bergantung kepada umur. Contoh kalau kanak-kanak umur 7, 8, 9 dia belum betul-betul mature secara emosi, dia mungkin bila dia stres dia akan tunjuk dengan tingkah laku. Jadi banyak kayak anak adik, kayak anak barang, tak nak pergi sekolah, mudah mengamuk, apa kita buat tak nak ikut. So itu tingkah laku. So itu mungkin cara dia nak tunjuk bahawa dia stres. Kalau yang lebih kecil, so kadang-kadang dia mungkin tunjuk dengan perkembangan. Terganggu perkembangan dia. Jadi tak boleh nak uruskan diri sendiri, tak boleh nak makan sendiri, cakap terganggu, pertuturan terganggu dan sebagainya. So basically dia punya bentuk ataupun cara stres dia tunjuk sama, dan cuma yang mana ketara tu dia akan berbeza ikut perkembangan umur. Cuma kalau kanak-kanak ataupun remaja, kita biasanya akan nampak dari segi perubahan dia punya lifestyle, cara hidup. Contohnya jadi tidur lewat, tak minat belajar, tak nak berkawan, kurang main, dan kita akan nampak. Tapi dalaman dia akan still sama. Akan ada elemen fikiran, elemen emosi, elemen tingkah laku. Macam mana kita nak buat? Sebenarnya tips ABCDE, tips 5R yang saya sebut ni,
is applicable untuk budak kecil, applicable untuk remaja. Cuma kita kena guide them, kita kena ajar mereka. And so saya dah tolong susun ABCDE 5R tu. Kita as a parent, dan kita punya peranan adalah untuk integratekan benda tu dalam kehidupan anak-anak kita. Contohnya dalam ABCDE ada E express. So anak kita mungkin tak express freely, tapi kita yang kena tanya. Dan dalam 5R ada reconnect socially. And so kita kena faham bahawa peers, kawan-kawan ni penting untuk anak-anak. So mungkin itu benda yang kita boleh integratekan untuk pastikan anak-anak kita ni connected, terhubung dengan kawan-kawan sebagai outlet dia untuk dia release dia punya stress. And so insyaAllah dua benda tu kalau kita perhatikan dalam kehidupan anak-anak kita, kita boleh bantu anak-anak kita yang dalam keadaan stres. Hello, Assalamualaikum. Salam tu. Okey, saya Cikgu Khairi daripada SMK Falahiyah. Baru join tadi saya ikuti apa yang doktor cakap tadi. Saya ada satu soalan. Sebelum ni saya tak pernah dengar lah seumur hayat saya pasal positive toxic. Tapi lately ni baru tahun ini saya pernah dengar lah pasal positive toxic. Boleh tak doktor tolong respon sikit? Sebab saya berpandangan yang sebenarnya okey je kalau kita sentiasa berpandangan positif. Kalaulah ada beberapa perkara yang kita nak layan kesedihan tu boleh sebenarnya, tapi maksudnya dalam dos yang minima saja. Okey, mohon respon daripada doktor. Terima kasih. Terima kasih cikgu, betul. Bagi saya dalam dunia ni apa-apa benda pun dia bersifat perlu bersederhana. Itu je konsep dia. So bila kita sebut perlu positif, betul, tak ada masalah. And saya suka dengan cara fikir sedemikian. Kita kena positif. Sebab itu salah satu cara untuk kita bantu emosi kita atau pemikiran kita dalam keadaan kita dalam keadaan kita tertekan. Cuma dalam dunia ini juga apa-apa benda bila dia berlebihan dia akan berbahaya. Contoh kalau makan karbohidrat bagus untuk tenaga, tapi kalau berlebihan dia jadi excessive kalori, akhirnya dia tukar jadi lemak. Dan sama juga air. Air bagus untuk kita. Orang kata 8 cawan satu hari. Tapi kalau berlebihan, nanti kita punya garam dalam badan kita jadi kurang, dapat hyponatremia, jadi sawan. So semua benda dalam kehidupan kita ni dia kena balance. Dia kena cukup berdasarkan keperluan. So toxic positivity ni datang bila mana ada keadaan-keadaan tertentu di mana ada orang dia terlalu melebih-lebihkan untuk kita bersifat positif. Dan sampai kita mengabaikan bahawa kita ni pun ada masa ada keadaan-keadaan yang kita ada negatif dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Contohnya, bila kita ada anak, dan anak kita ada masalah. Anak kita ada isu dengan dia punya kawan-kawan contohnya. Dia ada isu dengan dia punya pelajaran contohnya. Dan toxic positivity adalah bila mana kita disregard, kita tolak ke tepi dia punya masalah tu dan kita sekadar lontarkan benda-benda yang positif sahaja kepada dia. Kita kata dia, tak apalah banyak kawan lain, tak apalah orang lain ada yang lagi banyak masalah daripada kita, tapi okey je, anak-anak dekat Palestin tu lagi teruk dan sebagainya. So itu yang akhirnya akan menyebabkan mereka start rasa bahawa positif yang kita cuba bagi kepada dia itu sebenarnya instead of buat dia jadi lebih baik, tapi buat dia jadi lebih teruk. So apa yang diperlukan adalah positif tu perlu, tapi at the same time kita kena acknowledge and the negative side of it. Iaitu kita kena raikanlah perasaan dia tu dan kita kena cuba dengan apa masalahnya dan kita tidak memperkecil-kecilkan masalah yang mereka lalui. Itu je sebenarnya dia punya basic principle. Saya pun tak adalah nak kata tak boleh langsung kita bagi semangat dekat anak-anak, tak boleh langsung kita bagi kata-kata positif dekat anak murid. Benda-benda tu bagus je, tapi dia kena dengan situasinya. Ada masa kadang-kadang tu kita hanya sekadar perlu mendengar. Kita cuba faham masalah dia. Tak perlu kata apa-apa pun. Dan sekadar untuk bantu dia melegakan dia punya emosi. So, itu pandangan saya secara umum lah. Ya, saya setuju sebab ada setengah orang dia nak kita dengar je, betul tak? nak ada orang dengar je. Terutama anak-anak sekarang lah. Sebab mereka ni generasi yang berbeza. Kalau cikgu-cikgu mungkin perasan, kalau cikgu yang lama kan, dulu-dulu murid-murid 5-10 tahun dulu tak sama dengan murid-murid sekarang. Cikgu sekolah menengah kan? Ya, saya sekolah menengah. Sebab mereka lebih terdedah.
kehidupan mereka lebih luas daripada apa yang ada di sekeliling mereka semata-mata. Jadi kita kena lebih berhati-hati, dan kadang-kadang satu ayat je kita sebut, dan ayat tu pada kita biasa je, tapi tengah-tengah remaja ni dia simpan, and dia rasa benda tu membekas dalam hati dia tu, dia simpan bertahun-tahun. And so kadang-kadang kita perlu, bukan nak kata salah sesiapa, tapi bila kita berhadapan dengan sesiapa pun kita kena faham situasi orang tu. Baik, doktor, kalau ikutkan sesi kita sampai 12 suku, tapi doktor boleh lagi ke extend sikit? Okay, kita ada lagi. Okay, dan satu soalan, is running away from people that you can't cope forever is a right action, or make things right with them is the better option? Itu pandangan tu, bukan soalan tu. Tapi dia macam soalan ni doktor, dia ada soal dekat situ, kat chat tu. Sorry. Sekali lagi puan. Is running away from people that you cannot cope forever is a right action, or make things right with them is a better option? Kira mana satu option yang lebih bagus? Saya terlepas running is Okay. Bagus soalan ni, and sebab saya nak ingatkan juga bila saya sebut tentang distance and distract dalam ABCDE, tujuan distance and distract dalam ABCDE adalah sekadar untuk kita elakkan kita punya stres tu jadi makin teruk. Dia bukan solusi untuk semua stres yang ada. Sebab akhirnya cara mengatasi stres yang paling efektif dalam dunia adalah mengatasi apa punca stres kita tu. Itu yang paling berkesan. Yang lain ni semua sekadar untuk kita kurangkan kita punya tekanan tu supaya dia tidak membawa kepada masalah yang lebih besar. Jadi distance and distract sesekali ataupun pada ketika kita dalam keadaan tertekan bermanfaat. Tetapi kita tak boleh distance and distract sepanjang kehidupan kita. Sebab apa? Sebab akhirnya masalah tu tidak akan selesai. Saya ambil satu contoh. Ada orang, dia ada masalah dekat tempat kerja. Setiap hari dia ada problem dekat tempat kerja. Ada benda yang dia tak suka dengan orang tertentu ataupun kerja yang dia buat. Dia distance and distract masa dia tengah stres pada hari-hari tertentu, mungkin jadi. Tapi overall, sepanjang kehidupan dia akan rasa stres selagi mana dia duduk dekat situ. Jadi ada ketikanya dia mungkin kena re-evaluate dia punya situation. Sama ada problem yang dia hadapi dekat tempat kerja tu adalah benda yang dia boleh perbaiki. Contohnya, mungkin benda tu adalah problem yang dia boleh settle on dia punya level ataupun dia bawa dekat ketua jabatan dan sebagainya. Ataupun problem tu benda yang dia tak boleh settle. Maka mungkin pada waktu tu dia kena re-evaluate apa yang lebih baik untuk diri dia in a long run. Sama juga macam relationship. Dan ada orang mungkin dia boleh perbaiki keadaan tu. Dan minta maaf ke, berbincang ke, jumpa kaunseling ke. Ada orang mungkin jalan keluar daripada perhubungan itu jalan yang lebih baik. Dan jadi saya bagi pandangan umum. Dan situasi-situasi tertentu dia kena tengok situasi. Poin saya adalah lari daripada masalah bukan jalan yang terbaik, tapi kita kena berusaha untuk cari jalan memperbaiki situasi. Sekiranya kita boleh baiki situasi tersebut. Jadi dalam kehidupan manusia ni Allah bagi kita pilihan. Ini benda yang penting. Dalam kehidupan kita ni kita always has option. And cuma kita kena make decision, make option dalam keadaan kita tenang, bukan dalam keadaan kita beremosi. Contoh, kita ada problem dalam relationship, dan cuba perbaiki keadaan ikut kapasiti kita. Kalau tak boleh, minta bantuan orang luar, bantuan profesional, bantuan pihak ketiga. Kalau tak boleh juga, and it's probably a time untuk kita make decision. Cuma make decision dalam keadaan kita tenang. Sama jugalah pasal nak pilih sekolah ke, nak pilih subjek ke, nak pilih universiti ke, nak pilih kerja ke. Sometimes kita akan struggle dengan emotional problem. Tapi just make sure that kita buat steps yang kita sebut tadi itulah. Dan pastikan kita tenang dulu, and take action, cari bantuan, dan baru kita make decision, insyaAllah. Okay, baiklah, itu nampaknya soalan daripada peserta kita. Dr. saya just sari satu tadi, doktor cakap pasal R tu kan. So R yang terakhir, reach for help. Boleh tak doktor kongsikan dekat mana help yang baik? Sebab bila kita tak nak macam kita reach help tapi salah sebenarnya kan. Mana yang kita nak reach for help tu?
Okay, so rich help ni ada dua kategori lah. Satu informal help, yang kedua formal help. So informal ni maksudnya orang-orang di sekeliling kita lah. And so reaching for help tu can be in a sense that contohnya kita terdesak sangat dan ada masalah kewangan, tu mungkin kita kena suarakan pada saudara mara, ibu bapa dan sebagainya. So itu contoh informal help. Tapi formal help adalah bantuan dari segi profesional. So kalau kita sebut, bila saya sebut bantuan profesional dalam bidang kesihatan mental ni dia ada pelbagai bentuk. Kalau tadi ingat salah satu saya punya graf tadi saya tunjuk spektrum kan. And so kalau dia ringan dan biasanya kalau ringan sederhana biasanya first pintu dan selalunya yang orang guna adalah bantuan dari kaunselor contohnya. So that's salah satu pintu untuk kita membantu. Dan kalau dia sederhana ataupun teruk dan sampai membawa kepada masalah yang kita rasa mungkin perlukan bantuan yang lebih daripada sekadar terapi, so mungkin perlu dapatkan bantuan dalam bidang psikiatri ataupun psikologis lah. Dan so secara umum bantuan psikiatri atau psikologis ni dia datang dalam bentuk sama ada public sector ataupun private sector lah. Dan so kalau public, contohnya kita ada tanda-tanda yang kita sebut tadi tu sampai ada keinginan untuk mencederakan diri dan sebagainya. So that means kita perlukan professional help. So what we can do kalau public ni kita perlu dapat rujukan dan bagi tahu masalah kita dan minta rujukan. Selalu kalau klinik kesihatan dia akan buat ujian saringan nama dia DAS. Dan so daripada situ dia akan saring kita. Dan so kalau dia nampak kita perlukan bantuan ekstra daripada kepakaran psikiatri, dia akan rujuk kita. And so kepakaran psikiatri ni ada di kebanyakan hospital utama dekat negara kita ni. Yang kedua private lah. And so private ni kita boleh search saja psychiatrist around dekat tempat yang kita tinggal. And so kalau ada yang tu kita boleh just walk in and dapatkan temu janji. And so ini contoh-contoh bantuan yang kita boleh dapat secara profesional lah. Terima kasih Doktor atas perkongsian tersebut. Rasanya tak ada soalan dah. Untuk semua peserta kami mohon untuk isikan borang maklum balas yang kami dah paste di chat. So boleh isikan nombor IC semua tu. Jadi kena pilih sesi hari ini 14 hari bulan Healthy Mind During Pandemic. Jadi peserta yang akan isi kami akan bagi sijil nanti. Okay, terima kasih kami ucapkan kepada pihak Dr. Ruzazam Zakaria atas perkongsian yang sangat bermakna tadi. Saya rasa kalau sekiranya ada soalan daripada peserta boleh emailkan kepada kami dan kami boleh forward kepada doktor kan nanti kalau ini bantuan dan sebagainya. Okey, baiklah, sampai di sini sahaja. Ya, it's a very good session. Semoga kita bertemu dalam sesi bengkel yang akan datang. Petang ni jangan lupa pukul 2.30 kami ada bengkel Saintis Tunas dan juga hari Selasa nanti iaitu perasmian penutupan Virtual PSN Sci-Fest dan pengumuman pemenang National Tinkering Challenge. Okay, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih Doktor. Terima kasih Pusat Negara. Bye. Assalamualaikum. Salam. Allah.